Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang saya kasihi Fadil yang berhormat Senator Pengurusi Tetap, seluruh saf pimpinan PAS di semua peringkat, para perwakilan pemerhati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 perwakilan yang menyentuh secara khusus berkenaan dengan lajnah tarbiyah. Yang pertamanya daripada Negeri Sembilan, yang keduanya daripada Pahang, yang ketiganya daripada Melaka, yang keempatnya daripada Perlis. Negeri Sembilan yang menyentuh berkenaan dengan peranan tarbiyah untuk mengurangkan konflik dalaman. Sebagaimana yang kita semua sedia maklum, PAS semakin mendapat tempat di hati masyarakat dan rakyat. Memerintah, kita berkuasa, maka sudah tentulah perkara-perkara soal konflik ini menjadi kelaziman, kerana ini krisis organisasi ialah berpunca daripada masalah krisis tarbiyah dari segi keuangan, dari segi ekonomi, kurangnya konflik organisasi apabila usrah berjalan. Ini tested, ini memang diuji begitu. Pengalaman saya di dalam soal untuk menguruskan perkara-perkara yang berlaku ini. Sebab itulah, kalau kawat cawangan yang masalah, cuba cek tengok, kebanyakannya usrah tak berjalan. Kita tak buat program apa tak mungkin. Kadang-kadang kita lemah, tak mampu nak buat. Sekurang-kurangnya usrah mesti ada. Sama ada di peringkat dewan, di peringkat kawasan, di peringkat cawangan, mesti kita uruskan. Kalau tidak, ia akan berlakunya konflik dalaman dan sebagainya akan berlaku. Maka sebab itulah peranan usrah ini perlu dikukuhkan seperti mana disebutkan oleh perwakilan daripada Negeri Sembilan ini tadi. Dan di situ juga kita akan dapat pembinaan peribadi. Tajnid. Timbul kadang-kadang di setengah cawangan. Waktu tahun pemilihan dia tak datang. Yuran dia bayar. Tanya Pak Long pasal apa tak pergi. Dia kata saat lagi takut dipilih jadi ketua cawangan. Dia hanya untuk jadi ahli. Tapi kalau orang yang usrahnya baik berjalan sebagainya, dia tahu tanggungjawab dia. Dia bukan nak rebut jawatan. Tapi kalau beri kepada dia, dia akan menerima jawatan tersebut dan akan melaksanakan tanggungjawab hasil daripada kepahaman tarbiyah ni tadi. Program-program umum, dia tak boleh tajnid. Tak boleh kita nak kedekan orang melalui ceramah umum. Boleh, dia takbir, balik lena. Dia tak kisah perjalanan organisasi sebagainya. Okey. Begitu juga yang menentukan tadi ialah soal mesyuarat. Yang ketiga berkenaan dengan mesyuarat. Mesti dibuat salah satu daripada kita duduk organisasi ini ialah sebelum mesyuarat diputuskan, kita boleh berbeza pandangan. Tetapi apabila telah diputuskan, kita dokong keputusan tersebut. Wa amruhum syura bainahum, kata Allah. Nabi menyatakan la nadima man istashara wala khasira man istakhara. Tidak rugi, tidak menyesal orang yang bermesyuarat dan tidak rugi orang yang istikharah. Oleh itu, dalam apa-apa keputusan maka perlu kita uruskan dengan mesyuarat. Cerdik kita seorang tak sama dengan cerdik ramai. Jangan kita rasakan kita boleh buat keputusan seorang tetapi tanpa memikirkan apa pandangan-pandangan daripada orang lain.
Baik. Kemudian daripada Ustaz Mujibur Rahman daripada perwakilan Pahang, elok kita juga melebarkan tarbiyah ini dalam Perikatan Nasional. InsyaAllah perkara-perkara mungkin kita bincang, mungkin kita buat dalam bentuk-bentuk program umum dan sebagainya untuk memberikan tasawur, gambaran perjuangan secara umumnya kepada rakan-rakan yang bersama-sama dengan kita untuk memahami tentang gambaran Islam, gambaran keadilan Islam, gambaran berkenaan dengan akhlak Islam yang perlu kita berikan. Yang keempat, seterusnya ialah berkenaan dengan perwakilan daripada Melaka, Zul Hazmi Subuh, yang menyebutkan tadi juga berkenaan dengan usrah, pastikan ikut manhaj. Kita dah ada. Untuk maklumat tuan-tuan, manhaj usrah ni dah ada dah untuk fikrah. Kita sudah pun ada ta'rif 1, ta'rif 2, takwin 1, takwin 2, tanfiz 1, tanfiz 2. Ta'rif 1 kita telah cetak 52,000. Sikitnya, ahli kita 1 juta. Berapa persen? Ta'rif 2 kita cetak 11,000. Takwin 1 kita cetak 7,000. Takwin 2 3,000. Tanfiz 1 4,500. Dan tanfiz 2 baru 3,000. Jadi sebab itu kita dah ada. Manhaj kita ada. Karena perlu kita kena ingat di dalam soal, apabila kita bercakap soal tarbiyah ini, yang pertamanya selain daripada itu ialah soal manhaj. Manhaj kita mesti selaraskan. Kita nak supaya fikrah orang Kelantan sama macam Selangor, orang Kedah sama macam Perak. Satu fikrah, senada, mesti ada satu manhaj. Kita sudah ada. Yang kedua ialah kita tahu murabbi, naqib kita yang boleh untuk nak membawa ke arah mana fikrah perjuangan kita. Dan yang ketiganya ialah bi'ah salihah, environment, persekitaran yang baik boleh membentuk tarbiyah yang baik. Kemudian perwakilan daripada Perlis, yang berhormat Ustaz Ridwan telah pun membangkitkan soal mai mutaba'ah. Mai mutaba'ah ni ialah untuk kita nak sahut seruan yang selalu dibangkitkan oleh Tuan Guru Presiden kita, untuk kita nak buat satu koreksi diri kita. Siapa pun tak tahu, kita seorang yang tahu. Setakat hari ini kita target kita untuk dapat 12,000 yang diprogramkan di situ. Tahniahlah, negeri yang paling tinggi hari ini ialah Johor, 1,664 orang pesertanya. Takbir. Okey. Ni pasal negeri dia, kawasan dia besar lah ya. Kedah 960, Kelantan 896, Melaka 384, Negeri Sembilan 512, Pahang 896, Perak 1536, ni nombor 2. Perlis 192, Penang 832, Selangor 1408, nombor 3. Terengganu 512, Sabah 644, Sarawak 548, dan wilayah persekutuan pula ialah 832 orang. Ini ialah saya nak menyebut tentang hal yang berkaitan dengan soal kita katakan tadi berkenaan dengan mai mutama'ah. Ya? Baik. Dan memang kita ada tim kita yang diketuai oleh Ustaz Nik Mahdi yang turun setiap negeri memberikan coach, berikan latihan macam mana untuk nak pengisian, dan kita ada sistem untuk memantau pergerakan dan perjalanan ini. Akhir sekali ialah saya sedikit rasa kebimbangan. Bimbang. Walaupun saya ni dah tua, 60 tahun, tapi still young. Kan? Sebab apa? Sebab saya ni memang suka berkawan dengan orang muda. Sebab tu saya ni orang tengok macam saya muda lah. Okey. Saya cukup ambil perhatian sangat berkenaan dengan
masa depan parti dan perjuangan kita. Macam perasan ni Ustaz. Memang kalau tak perasan, macam mana nak perasan lagi? Okey. Berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan soal pelapis kita. Ya. Saya memandang serius kerana saya memandang semalam pun saya mengadakan pertemuan dengan alumni daripada UKM, IPU, dan melihat perkembangan yang berlaku. Dan kempen-kempen lain pun sama. Jadi berkenaan dengan anak-anak kita di universiti. Okay? Sebab tu kena ambil perhatian sikit. Kita nak supaya anak-anak kita ni menjadi tenaga pelapis kita. Saya bimbang besok mereka ni sokong setakat 5 tahun sekali dia balik mengundi. Kita tak nak. Kita nak mereka ni menjadi orang yang haraki, yang menggerakkan. Daripada seorang dia akan boleh cari kawan lain pula 2 orang. Daripada 2 orang jadi 20 orang. Ini yang kita nak. Benda ni tak akan terjadi kalau tanpa tajnid, tanpa kita bina dia. Kalau kita hanya untuk dapat sokongan 5 tahun sekali mungkin boleh. Tapi kita nak orang menggerakkan. Daripada asal ada 1 cawangan kepada 5 cawangan. 5 cawangan, 50 cawangan. Ini mesti kita gerakkan. Sebab tu anak-anak di universiti ini mesti kita gerakkan. Oleh itu pesanan saya kepada ibu ayah. Yang ada anak-anak di universiti, pastikan mereka ini mengikut manhaj apa yang telah pun ada kepada parti kita ataupun jamaah kita. Kena pesan ke anak, kena cari PAS di universiti. Boleh tak? Nampak slow, mencetak mengaku. Boleh tak boleh? Pastikan. Ini untuk kelangsungan, kerana kita akan bertemu dengan Allah Ta'ala semua. Kita nak nanti 10 tahun nanti, hak perwakilan-perwakilan yang hadir itu ialah hasil daripada didikan yang kita tarbiyah macam pemuda-pemuda yang ada ni. Ini semua makan air tangan saya semua ni. Kan? Jadi artinya kita nak sebut ialah supaya ini yang kita nak. Mereka ni pun tak lama akan tinggal juga. Akan berada depan kami pula. Kan? Okey. Yang keduanya, pemuda ni dia ada produk sebenarnya. Dia ada 15 produk. Yang selalu saya sebut. Produk ni cukup baik. Produk yang orang panggil yang inklusif. Yang sesuai dengan anak-anak muda. Kita ada 15 kelab. Yang kita dah tahunya ARC saja. Alternative Riding Club. Hak naik motor. Kita ada AFC. Alternative Fishing Club. Alternative Cycling Club. Alternative Trekking Club. Alternative 4x4 Club. Photographer Club. Alternative Horse Riding and Archery Club. Alternative Martial Art Club. Alternative Band Club. Alternative Swimming Club. Alternative Deck Football Club. Alternative Deck Fitness Club. Deck Motorsport Club. Deck Basket Club. Artinya ada 15 kelab yang ada kepada pemuda. Oleh itu, para perwakilan yang ada pada hari ini, pastikan pemuda-pemuda di kawasan manfaatkan alternatif kelab ini. Kita jangan duk fikir otak orang muda ni macam kita. Bila nak masuk, ajak pemuda, ajak join usrah terus. Nak baca qala Allah, qala Rasul. Itu bukan pemuda. Pemuda ni dia orang kata dah bukan zaman kita lah. Dia maknanya peringkat awal ni kena ajak ni dulu. Kena ajak yang seronok dulu. Ajak benda yang alternatif kelab ni dulu. Ajak. Lepas tu, macam kita katakan, kita buat satu program untuk buat satu motor pergi ke polisi dan sebagainya. Kadang-kadang mereka tak pernah pun melakukan jamak qasar. Okey, kita berhenti dulu. Sembahyang buat jamak qasar. Itu secara tak langsung. Program tu penerapan nilai berlaku. Jangan bila sebut tu terus nak ajak mari. Tak boleh. Itu bukan dia. Sebab tu sebenarnya kita ada produk. Saya nak sebut ni kita ada produk. Produk pemuda. Produk origin. Daripada PAS. Yang tak perlu cari orang lain. Hak kita dah ada. Yang pentingnya kena manfaat. Begitu juga dengan jabatan amal. Kena manfaatkan. Jangan jabatan amal ni hanya tugas dia hanya untuk nak jaga motosikal. Nak jaga parking.
Itu satu. Banyak lagi program dalam Jabatan Amal, yang mana program dia macam mana cara nak buat gadget, sebagainya, program-program yang seronok, memang sesuai dengan anak muda. Orang-orang zaman dulu buat dah benda ni. Jangan kita tinggalkan produk sesuai dengan orang muda. Pasti, yang ketiga pasti, sejak daripada 1984 sudah 39 tahun, saya ingat 1 juta dah, berjuta ahli daripada anak-anak pasti. Sebahagian besar di kalangan pemuda ni ialah orang yang pernah belajar di pasti. Oleh itu, pemuda dia ada kebijaksanaan sebagainya, pakar-pakar IT sebagainya, boleh kita adakan sistem yang boleh kita lakukan untuk pastikan supaya mereka ni kita ada database. Hari ini siapa yang menguasai database, apabila orang bercakap tentang revolusi 4.0, big data, sudah tentulah kita perlu dah ada benda-benda seperti ini. Senang untuk kita nak uruskan pada masa akan datang nanti. Jadi tuan-tuan, akhir sekali ialah saya mengharapkan supaya perkara-perkara yang saya nyatakan tadi ialah untuk kita melihat tentang masa depan perjuangan parti kita yang lebih baik dan gemilang. InsyaAllah, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Allahu Akbar.